DBKL lantik perunding reka bentuk semula parit longkang. Konflik Rusia-Ukraine penyumbang kenaikan mendadak harga racun dan baja. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saudara, anda sedang menyaksikan berita Parlimen edisi Rabu 9 Mac bersama saya Andy Reza Rohadian. Saudara, banjir kilat yang luar biasa di ibu negara Selasa lepas bukan berpunca daripada kegagalan 6 kolam takungan banjir untuk berfungsi. Kesemua kolam takungan berkenaan telah berfungsi dengan kapasiti yang mencukupi bagi menampung operasi air hujan serta beroperasi mengikut SOP yang telah ditetapkan. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim ketika memaklumkan ke pengetahuan Dewan berkata, bagaimanapun kolam takungan banjir Boyan di Sungai Bunus didapati tidak dapat menampung air hujan yang luar biasa, iaitu di luar kapasiti kolam tersebut hingga mengakibatkan berlakunya limpahan air dari kolam itu ke kawasan sekitar. Hari ini JPS sedang melaksanakan projek tebatan banjir di Pulapo di samping akan membina tembok penahan banjir di kawasan yang telah dikenal pasti bagi mengelakkan limpahan air dari kolam takungan banjir Boyan berulang. Dan bagi penyelesaian secara menyeluruh banjir kilat di ibu negara, DBKL telah melantik perunding bagi mereka bentuk semula parit monsun dan longkang-longkang bagi meningkatkan keupayaan longkang menampung air hujan. Justru, perunding perlu menyiapkan kajian berkaitan dalam tempoh 12 bulan berdasarkan kala purata ulangan ARI 200, reka bentuk infrastruktur saliran dan pantai daripada 100 tahun ARI kepada 200 tahun ARI oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Datuk Seri Dr. Shahidan turut memaklumkan pengurusan banjir di negara ini adalah yang terbaik di dunia seperti mana kenyataan yang pernah dikeluarkan pada 2013. Kita perkenalkan Nadma baru kita perkenalkan. Maka sistem pengurusan banjir telah berjalan dengan lancar dan baik. Yang orang tengok pada masa itu, beberapa pendekatan yang kita buat menyebabkan kita menjadi di antara yang terbaik untuk menguruskan banjir. Beliau menjawab celahan Wakil Kepong Lim Lip Eng ketika sesi penggulungan perbahasan usul banjir kilat di Lembah Kelang. Kerajaan sedang meneliti semula mekanisme pengurusan bencana negara termasuk meminda takrifan banjir kilat sebagai kejadian bersifat bencana dalam arahan Majlis Keselamatan Negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Mastura Muhammad Yazid memberitahu cadangan penstrukturan semula takrifan dan penilaian terhadap hal-hal berkaitan banjir kilat wajar dilakukan. Keperluan itu kerana kejadian itu juga adalah musibah yang dihadapi rakyat sekaligus memudahkan lagi penyaluran bantuan kepada penduduk terjejas. Walaupun tidak ditakrifkan sebagai bencana, yang berhormat, sekiranya disyorkan oleh jawatan kuasa bencana wilayah atau jawatan bencana mana-mana daerah, berdasarkan impak kejadian tersebut. Kalau impaknya itu sampai ke satu tahap, walaupun ianya itu adalah banjir kilat terhadap harta benda dan nyawa serta keperluan mangsa untuk berpindah ke PPS, penyaluran bantuan boleh dipertimbangkan. Sejumlah 160 juta ringgit diperuntukkan bagi rancangan menaik taraf sistem siren dan amaran awal banjir. Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Mansur Othman berkata ia akan dilaksanakan di beberapa kawasan secara berperingkat. Bagi pelan pemulihan pasca banjir JPS telah mengenal pasti dan telah memasuki dalam perancangan menaik taraf dan pemasangan baru sistem siren dan kamera
web yang merangkumi seluruh negara seperti menaik taraf Siren 516 unit, ini dalam perancangan, dan menaik taraf 155 kamera web. Ya, ini yang tadi ini berjumlah 121.3 juta ringgit, dan menaik taraf 155 kamera web ini peruntukan berikan ialah 6.2 juta ringgit, dan memasang 361 kamera web baru dengan jumlah RM 32.5 juta. Dan menyentuh kejadian banjir kilat 7 Mac lalu, katanya Jabatan Meteorologi Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir dan cuaca seawal 1.35 tengah hari pada hari yang sama menerusi pelbagai medium. Ini termasuk laman web, laman sosial dan siaran ramalan cuaca menerusi RTM. Beliau bagaimanapun mengakui terdapat kelemahan dalam ketepatan ramalan. Betul, kita dapat persoalkan tentang ketepatan ini. Apa yang berlaku ialah Met boleh memberi amaran awal ini, tetapi ada sedikit ini shortfall ataupun kelemahan sedikit ni yang amat ni Atuk Speaker tentang ketepatan lokasi yang sebenarnya berlaku kejadian banjir ini. Ini sedang dalam proses untuk dicari jalan untuk dalam kajian untuk kita perbaiki tentang keadaan ini. Ya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan pula menyuarakan komitmen untuk mengambil tindakan segera dengan melakukan kerja-kerja pembersihan di lokasi-lokasi yang telah surut air banjir. Kerja yang dilaksanakan adalah pembersihan jalan, longkam dan kutipan sisa banjir, dan ini juga dilakukan bersama dengan Kementerian Wilayah Persekutuan Bandaraya. Kerja pembersihan ini adalah merupakan skop sedia ada dalam perjanjian konsesi. Maka syarikat konsesi mempunyai jentera yang sesuai dan pekerja pembersihan yang mencukupi untuk melaksanakan kerja-kerja pembersihan tersebut. Kerja-kerja pembersihan ini dijangka akan selesai dalam tempoh 3 hingga 4 hari ini. Sidang Dewan Rakyat menyambung perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja. Satu kerangka pelan penyesuaian perubahan iklim komprehensif perlu diwujudkan bagi mencapai tahap pengurusan risiko bencana yang lebih berkesan. Ahli Parlimen Balik Pulau Muhammad Bakhtiar Wan Cik juga menyarankan untuk mencapai matlamat tersebut, suntikan dana sewajarnya amat diperlukan. Melaluinya, sistem amaran lebih canggih dapat dibangunkan bagi mengelak kerugian besar yang terpaksa ditanggung kerajaan serta rakyat akibat kehilangan nyawa, harta benda dan infrastruktur. Beliau turut mencadangkan pengurusan sampah dalam negara ditambah baik. Yang dapat kita lihat adalah sampah. Pengurusan sampah antara kerajaan pusat, kerajaan negeri hingga ke PBT, pihak berkuasa tempatan, perlu lebih sistematik dan bergerak ke arah sisa yang mampu ditukarkan kepada sumber tenaga, waste to energy, WTE. Recycle program. Saya merujuk kepada laporan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 2021. Kadar kita semula kebangsaan adalah pada 31.52% berbanding 30.67% pada 2020. Dengan jumlah barangan kita semula mencecah 4.3 juta tan. Ia menunjukkan kenaikan yang positif. Namun, usaha program kita semula negara perlu dipertingkatkan lagi dalam mengenangi isu iklim semasa. Kerajaan dicadang mewujudkan agensi atau badan berkanun yang bertindak memastikan akses terhadap jaminan bekalan dan simpanan makanan dalam negara mencukupi. Ahli Parlimen Dungun Wan Hassan Muhammad Ramli berkata, tujuannya supaya rakyat negara ini dapat memperoleh bekalan makanan yang mencukupi untuk terus hidup sihat dan aktif. Ujarnya, ketika ini negara tidak memiliki agensi khusus yang bertanggungjawab menjamin bekalan makanan berbanding setengah negara lain. Saya ingin mencadangkan agensi ini yang pertama melakukan jaringan kerjasama dengan industri perniagaan berasaskan makanan
untuk memanfaatkan teknologi bagi meningkatkan produktiviti. Kedua, menjalankan penyelidikan berterusan untuk membangunkan inovasi produk berasaskan makanan yang boleh dikomersialkan. Ketiga, memangkin transformasi industri untuk memastikan keselamatan makanan dapat dijamin dan terjaga. Katanya, agensi tersebut boleh membina kerjasama dengan pemain-pemain industri pertanian untuk mempelbagaikan sumber makanan import dan tempatan. Kerajaan diminta membina lebih banyak rumah kos rendah untuk membantu masyarakat orang asli memiliki kediaman sendiri yang lebih selesa. Ahli Parlimen Sungai Siput, Kesavan Subramaniam berkata, penekanan juga wajar diberikan terhadap pembaikan rumah golongan terbabit yang telah uzur. Di Parlimen Sungai Siput, kira-kira 600 ketua isi rumah daripada 2,500 ketua isi rumah dari kalangan masyarakat asli tidak memiliki rumah dan mereka terpaksa kongsi kelamin dengan ahli keluarga mereka yang lain. Saya merayu kepada Jakuah dan Menteri Pembangunan Luar Bandar mengambil maklum perkara ini. Laksanakanlah seruan titah tuanku penyediaan tempat tinggal yang selesa untuk golongan ini. Beliau turut menghargai usaha Badan Bukan Kerajaan NGO yang menyatakan komitmen untuk membina rumah baharu bagi penduduk orang asli di kawasannya, secara tidak langsung merealisasikan hasrat penyediaan tempat tinggal selesa dan kondusif bagi masyarakat orang asli yang kurang berkemampuan. Kerajaan diminta melonggarkan pembekuan pengeluaran lesen vessel dan kad nelayan bagi membolehkan para nelayan menangkap ikan secara sah. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Yusof Abdul Wahab berkata, pembekuan lesen bagi nelayan di kawasan zon A, B dan C merumitkan nelayan-nelayan kecil. Selain tidak mempunyai lesen bot, mereka juga tidak mempunyai kad nelayan untuk tujuan menangkap ikan secara sah. Mereka sentiasa dalam ketakutan kalau ditangkap oleh pihak berkuasa yang datang membuat rondaan. Sedangkan mereka terpaksa menangkap ikan demi untuk menyara keluarga di rumah yang begitu mendesak. Lebih-lebih lagi pada ketika pasca COVID-19. Selain menangkap ikan secara sah, lesen vessel dan kad nelayan melayakkan mereka mendapat bantuan daripada kerajaan. Ini termasuk allowance sara hidup nelayan dan subsidi minyak, terutama pada musim tengkujuh. Saudara Ahli Parlimen Pekan, Datuk Seri Najib Tun Razak diberi pelanjutan masa hingga Selasa untuk memberi penjelasan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat berhubung kenyataan ketika perbahasan minggu lepas yang dikata mengelirukan Dewan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun menjelaskan telah menerima surat daripada Datuk Seri Najib yang memohon pelanjutan tempoh bagi memberikan penjelasan secara bertulis mengenai perkara tersebut. Oleh itu, saya telah menulis surat kepada kedua-dua Yang Berhormat dan saya meminta penjelasan selewat-lewatnya hari ini. Hari Rabu. Ya? Okey. Kedua, sebenarnya semalam selepas saya mempengerusikan mesyuarat tu, saya menerima surat daripada Yang Berhormat Pekan meminta pelanjutan masa sehingga hari Rabu minggu depan untuk memberi penjelasan. Saya benarkan permohonan tersebut sehingga sehingga Selasa pagi minggu depan. Jadi tidak timbullah persoalan sama ada Yang Berhormat Pekan mengingkari permohonan mengingkari arahan saya. Tan Sri Azhar menjelaskan perkara itu apabila Wakil Damansara Tony Phua membangkitkan peraturan mesyuarat 43 dan 44/2 atas keputusan Yang di-Pertua Dewan meminta penjelasan daripada Datuk Seri Najib berikutan usul yang mahu Ahli Parlimen Pekan itu dirujuk kepada Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen di bawah peraturan mesyuarat 36/12 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat.
PUA menghantar usul itu berikutan ucapan Datuk Seri Najib dalam Dewan Rakyat pada 2 Mac dikatakan mengandungi kenyataan-kenyataan yang mengelirukan Dewan berkaitan isu hutang 1MDB dan boleh disifat sebagai menghina majlis. Tiap keluarga Malaysia merupakan komponen penting. Jawapan yang sepenuhnya ke dalam Dewan Rakyat. Bawa ini supaya Parlimen buat peraturan nak celah beritahu saya. Ya. InsyaAllah saya benar. Saya akan bagi amaran tidak mengganggu sesi perbahasan. Bisa tarik balik kenyataan itu. Bersua kembali. Peperangan antara Rusia dan Ukraine menjadi antara faktor kenaikan mendadak harga racun dan baja dalam negara. Kenaikan itu turut disumbang pengurangan ekspor bahan mentah oleh negara pengeluar seperti China dan Australia. Selain itu, tindakan kerajaan China yang menghadkan pengeluaran bahan mentah yang mencemarkan persekitaran seperti yellow phosphorus juga menjadi faktor kenaikan harga dua bahan tersebut. Antara faktor-faktor yang menyumbang kepada isu kenaikan baja dan juga racun ini adalah seperti berikut. Yang pertamanya, faktor daripada global. Pertamanya, negeri China yang menjadi pembekal pada ketika ini mengawal dan menghadkan pengeluaran bahan mentah yang mencemarkan persekitaran seperti yellow phosphorus. Untuk makluman yang berhormat, negeri China sekarang telah mendapat tekanan daripada peringkat dunia kerana carbon emission yang cukup tinggi sekali. Jadi mereka sekarang mengambil tindakan ini. Keduanya, pengurangan ekspor daripada negara-negara pembekal bahan mentah seperti negeri China dan juga Australia, dan juga kenaikan harga barang mentah untuk memproses dengan izin active ingredient racun. Lepas itu tidak lupa juga tentang kerana pada ketika ini apabila ada peperangan di Rusia dan juga Ukraine. Dan bagi mengurangkan kesan kenaikan harga, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah melaksanakan inisiatif seperti menyediakan peruntukan 1.5 bilion ringgit bagi subsidi padi yang merangkumi skim baja padi Kerajaan Persekutuan SBPKP, skim insentif pengeluaran padi SIPP, insentif benih padi sah IBPS dan skim baja dan racun padi bukit SBPR-PB. Kerajaan juga turut memberikan tambahan peruntukan sebanyak 62 juta ringgit bagi SIPP yang memberi manfaat kepada 322,830 pesawah. Datuk Seri Ahmad menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Lubuk Antu juga anak moyang. Aktiviti penggunaan tanah termasuk pertanian khususnya tanaman kontan boleh diusahakan di kawasan yang terletak dalam koridor talian pembekalan elektrik. Bagaimanapun, semua aktiviti tersebut perlu mengikuti beberapa syarat yang telah ditetapkan Suruhanjaya Tenaga sebelum mendapat kebenaran. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, antara syarat tersebut ialah mendapatkan kebenaran daripada pemilik tanah, memastikan ketinggian tanaman tidak melebihi 6 kaki untuk tujuan keselamatan. Jika tanah itu tanah kepunyaan state atau state land ataupun tanah hutan simpan atau state reserve, perlu mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa negeri ataupun pentadbir tanah. Sekiranya tanah itu adalah milik individu ataupun individual land, perlu mendapat kebenaran sama ada dalam bentuk tenancy ataupun dalam bentuk pajakan, lease. Manakala kebenaran yang kedua daripada TNB sebagai pemegang lesen ataupun licensee untuk memastikan garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga itu dapat dipenuhi. Sehingga kini, sebanyak 115 permohonan telah diluluskan untuk pelaksanaan aktiviti yang dibenarkan di bawah talian pembekalan elektrik termasuk aktiviti tanaman. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Tanjung Malim, Chang Lee Kang.
Aktiviti pembalakan di kawasan hutan simpan kekal HSK Negeri Pahang masih lagi terkawal dan dilaksanakan mengikut catuan tebangan tahunan CTT yang ditetapkan. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Dato' Ali Biju memaklumkan sejumlah 58,078 hektar hutan di Pahang telah diusaha hasil sepanjang tempoh rancangan Malaysia ke-11. Dan ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Temerloh Datuk Muhammad Anwar Muhammad Tahir, beliau memaklumkan jumlah itu menunjukkan pengurangan berbanding kadar CTT asal yang ditetapkan untuk negeri tersebut iaitu 68,435 hektar hutan. Ini menunjukkan pengusaha hasilan di negeri Pahang tidak melebihi CTT yang telah ditetapkan iaitu pengurangan sebanyak 10,360 hektar daripada kadar CTT yang telah ditetapkan. Bagi rancangan Malaysia ke-12 pula, CTT yang telah ditetapkan oleh MTN ke-77 pada 28 September 2020 di negeri Pahang adalah seluas 58,000 hektar. Ini menunjukkan pengurangan sebanyak 10,438 hektar berbanding dengan CTT pada RMK ke-11. Tambahnya, bagi tujuan pelesenan pembalakan di tanah kerajaan dan tanah bermilik, ia tertakluk kepada beberapa akta alam sekitar yang ditetapkan. Kementerian Pendidikan KPM terus komited melaksanakan pemutihan tanah semua sekolah di bawah KPM. Ini memandangkan terdapat tapak sekolah yang masih belum ditukar hak milik kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan atau PTP. Timbalan Menteri Pendidikan 2 Datuk Muhammad Alamin turut memaklumkan sehingga 31 Januari lalu KPM mengenal pasti 1,821 tapak sekolah yang masih belum berstatus hak milik PTP. Daripada jumlah tersebut, 587 tapak sekolah di Sarawak telah dikenal pasti untuk proses pemberi milikan kepada PTP. Untuk makluman ahli yang berhormat, berdasarkan garis panduan penyediaan rancangan Malaysia ke-12 2021 hingga 2025 yang dikeluarkan oleh Unit Perancang Ekonomi EPU Jabatan Perdana Menteri, mana-mana tapak sekolah yang belum berstatus hak milik PTP, pelaksanaan projek pembangunan tidak dapat dipertimbangkan oleh agensi pusat. Berdasarkan kepada ketetapan ini, projek pembangunan termasuk penggantian penuh, menaik taraf bangunan atau pembinaan blok tambahan tidak dapat dilaksanakan selagi tapak sekolah berkenaan masih belum berstatus hak milik PTP. Datuk Muhammad Alamin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Baram, Anyi Ngau. Kementerian Pengangkutan dijangka menerima laporan penilaian proses pembuktian konsep atau POC sistem pengujian lesen memandu secara automasi atau e-testing akhir bulan ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Henry Sam Agong berkata, jawatan kuasa teknikal projek tersebut kini sedang menilai sistem-sistem yang dibangunkan untuk projek berkenaan. Menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen Seremban Lok Siu Fuk, Datuk Henry berkata, 4 syarikat swasta telah memohon dan diberi kelulusan menjalankan aktiviti POC sistem tersebut yang bermula bulan lalu. Mana-mana syarikat yang berjaya dalam fasa penilaian POC akan ditawarkan untuk melaksanakan projek rintis pilot project bagi tempoh tertentu sebelum sistem ini mula diperkenalkan secara berperingkat di institut memandu di seluruh negara. Sekian, terima kasih. Jabatan Pengangkutan Jalan sebelum ini mengumumkan akan melaksanakan sistem e-testing di seluruh negara mulai bulan hadapan.
Kementerian Kewangan sedang dalam proses menambah baik Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 Akta 731 bagi meningkatkan pemantauan dan mencegah aktiviti kiriman wang yang tidak sah. Timbalan Menteri Kewangan 2 Yamani Hafiz Musa berkata, ia bagi memastikan penguatkuasaan yang dirangka lebih cekap dan punitif terhadap aktiviti kiriman wang oleh pengendali yang tidak sah atau berdaftar. Ini termasuk keperluan pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan anti money laundering dan combating the financing of terrorism dengan izin. Terutamanya pelaksanaan langkah usaha wajar iaitu due diligence dengan izin ke atas pelanggan serta penyelenggaraan rekod berkenaan serta transaksi perniagaan pengiriman wang bagi melindungi pengendali pengiriman wang daripada digunakan sebagai perantara untuk aktiviti penghantaran wang haram. Tambah beliau, Bank Negara juga menetapkan had transaksi bagi pengiriman wang keluar setiap individu adalah tidak boleh melebihi RM50,000 setiap hari. Di samping itu, pengendali tersebut juga dikehendaki untuk mengemukakan statistik transaksi secara berkala kepada Bank Negara. Yamani menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kuala Nerus, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Setakat ini, sebanyak 25.8% kejayaan wanita telah dicapai dalam pembuat keputusan di sektor swasta. Perkara ini dinyatakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof. Kita sedang menyusun pelbagai strategi untuk mencapai ke arah 30% wanita di peringkat pembuat keputusan, dan kita telah juga memantau secara berkala syarikat-syarikat yang senarai melalui Suruhanjaya Security ini dari segi perubahan dalam lembaga pengarah, individu yang dilantik dan penghantaran laporan urus tabir supaya maklumat terperinci mengenai syarikat termasuk penglibatan wanita dalam lembaga pengarah. Jelasnya, untuk mencapai sasaran 30% wanita di peringkat pembuat keputusan, kementerian terlibat memerlukan sokongan semua pihak termasuk majikan dan agensi. Justru, kementerian telah meminda senarai keperluan Suruhanjaya Security di Bursa Malaysia bagi mewajibkan semua syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia untuk mempunyai sekurang-kurangnya seorang wanita dalam lembaga pengarah syarikat. Datuk Siti Zailah menjawab pertanyaan Wakil Setiu Syahari Zulkarnain Abdul Kadir. Saudara, berita Parlimen 9 Mac 2022 berakhir di sini. Untuk perkembangan sahih sepanjang masa, layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Endi Reza Rohadian. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan kita jumpa lagi.